bila kita kata mereka tak sengaja buat. Therefore, kita kena bakar kilang mereka, tutup kilang mereka, pergi orang kata perang dengan mereka. Itu melampau lah. So kita mula dengan cerita tentang stokin dulu. Polis periksa 18,000. Sorry tuan-tuan. Pasang stokin, jumpa 5 yang dipulangkan. Jumpa 5 yang dipulangkan. Alright. Polis memeriksa 18,000 pasang stokin daripada 6, bukan 18 lah, 18,000. Daripada 6 bungkusan besar di sebuah kilang di Batu Pahat, Johor, susulan kontroversi penjualan stoking tertera kalimah Allah. Pemeriksaan itu dibuat setelah kilang itu didakwa sebagai pengeluar stoking yang dijual di KK Mart Sunway Selangor itu. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Lolah berkata, mereka menjumpai 5 pasang stoking yang mempunyai cetakan kalimah Allah. Bagaimanapun katanya ia merupakan stokin yang dipulangkan daripada kedai di Sunway Selangor. Siasatan mendapati kilang ini tidak membuat sebarang jenama stoking, namun hanya mengeluarkan pelbagai jenis selipar. Stoking yang dijumpai adalah barang yang diimport dari China dan ia adalah sebahagian daripada produk yang ditempah dari negara berkenaan. Menurut Ismail, siasatan mendapati kilang itu hanya membungkus dan mengedarkan stoking yang ditempah dari China. Katanya hanya 3 kedai yang menjual stoking berkenaan dan semuanya di Sunway Selangor. Naikkan dulu permohonan maaf, KK tunggu nasihat dulu. Sementara itu, KK Mat terus berdepan tekanan susulan kontroversi dan berkata akan menunggu nasihat pihak berkuasa sebelum memulakan sebarang tindakan. Kami cuba dapatkan nasihat pertama sekali daripada pihak berkuasa sebab perkara ini dalam siasatan. Terdahulu, pemuda UMNO menyatakan kemarahan mereka dengan menuntut semua 881 cawangan kedai berkenaan memohon maaf. Sementara itu, ditanya sama ada mereka akan diugut susulan kontroversi itu, Haikal berkata tidak ada setakat ini. Now, menurut kenyataan daripada polis, daripada 18,000 yang diperiksa, ni polis kata, bukan saya kata, polis kata, bahawa hanya 3 kedai yang menjual stoking berkenaan dan semuanya di Sunway Selangor. Now, dan kenapa penting untuk nak pergi siasat kilang ini, tuan-tuan? Kenapa penting nak siasat kilang ini? Kalau kilang ini adalah pengeluar atau pencetak stokin itu, maka owner kilang ini dan juga yang mencetaknya, ialah owner dia lah kan. Dan syarikat tersebut, sebab dia bukan KK Mart, dia ni adalah yang tukang import dan tukang supplier kepada KK Mart. KK Mart tukang jual. So, kalau sekiranya mereka yang mencetak, katakan contoh, maka mereka boleh didakwa, terutama apa orang kata, pemilik dia di bawah akta jenayah. Di bawah akta jenayah. Tetapi sekarang ini, mereka mengatakan mereka tidak mencetak. Stokin itu diambil daripada China. So, kita baca. Diambil daripada China. Diimport dari China. Dia ada barang yang dia cetak, tapi bukan stoking. Itu adalah slipper, dia kata. Okey. Sekejap, saya tengok dulu. Stoking kalimah Allah dijual ke Kemat yang tular di media sosial. Baru-baru ini diimport dari China. Pemilik syarikat Jin Jiangshang Senin Berhad, Soh Chin Huat selaku pembekal stoking barang berkata, pihaknya diberi peluang oleh pengasas dan pengurusi eksekutif kumpulan KK Mart, Datuk Seri Dr. KK Chai untuk menyewa ruang bagi menjual produk mereka. Maksudnya KK Chai ni, KK Mart ni sediakan tempat untuk diorang jual produk. Tetapi yang import atau apa orang kata, produk itu datang daripada syarikat bernama Jin Jiangshang Senin Berhad. Saya ada hasilkan stoking sendiri dan ada juga diimport dari beberapa negara luar. Bagi stoking ini yang ada kalimah Allah, saya dapat daripada guni dari China. Dalam guni ini yang tiba di kilang kami di Batu Pahat, Johor, terdapat 1,200 pasang stokin yang mencampur dengan pelbagai rekaan dan warna. Pekerja kami kemudiannya menghantar sendiri stokin berkenaan ke premis KK Mart bermula 29 Januari lalu. Atas kesilapan pekerja kami yang tidak melakukan pemeriksaan teliti menyebabkan stokin berkenaan dijual di KK Mart, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media di Menara KK, Bandar Tasik Selatan. Sebaik dimaklumkan oleh pihak KK mengenai perkara itu, beliau terus menghubungi pengeluar stoking terbabit. Pengeluar mendakwa mereka tidak tahu, pengeluar ni daripada China lah, bahawa stokin itu berada di dalam guni berkenaan dan mengakui ia berpunca daripada kesilapan pekerja mereka. Sehingga ke hari ini kami sudah membuat pemeriksaan di semua KK Mart dan memastikan tiada lagi stoking terbabit dijual, katanya. Beliau menjalankan perniagaan itu sejak 25 tahun lalu, memohon maaf atas penjualan stoking kalimah Allah berkenaan. Apa yang berlaku ini membuka mata supaya lebih berhati-hati
dalam proses membawa masuk produk dari luar negara dan kami belajar dari kesilapan ini, katanya. Chin Huat menyifatkan kekemat adalah mangsa keadaan dalam insiden ini dan berharap masyarakat khususnya agama Islam boleh memaafkan mereka. Sementara itu, Pegawai Perhubungan Korporat kekemat berkata kenyataan segelintir pihak yang mendakwa penjualan stokin itu disengajakan adalah tidak benar sama sekali. Menurut Haikal Daniel, kalimah Allah dekat di hati masyarakat Islam di negara ini. Justru kita tekankan yang kenyataan mendakwa syarikat sengaja mewujudkan adalah pandangan tidak tepat sekali. Sebagai syarikat yang sudah 23 tahun di pasaran, kita tidak akan berbuat demikian. Ia adalah kesilapan yang tidak disengajakan dan bukan perancangan. Okay? Right. Now, so cerita dia, asal dia macam ni. Ini berdasarkan apa yang saya baca. Betul tak betul, jangan tembak saya. Saya komen berdasarkan apa yang saya baca tadi. Apa yang berlaku, ada sebuah syarikat pengeluar ataupun pembekal kepada kekemat. Kekemat ni bukan semua barang dia beli. Produk kekemat tu bukan semua produk kekemat hasilkan. Of course, dia ada supplier dia. Dan salah satu supplier untuk stokin adalah syarikat yang saya sebutkan tadi. So, syarikat itu mengatakan bahawa dia memang ada jenama sendiri dan ada stokin yang diimport daripada China. So, ada satu bundle stokin tu, 1,200 di dalam itu, saya rasa stokin yang sama. Maksudnya brand yang sama, tapi 1,200. So, mungkin dia periksa itu secara rambang sajalah. Dia tengok, oh sama, okay. Mungkin kat bawah-bawah, ini saya assume, kat bawah-bawah tu ada yang stokin kalimah Allah tu, maka dihantar ke kedai-kedai kekemat. Sebab hanya 3 kedai yang ada stokin tersebut yang ada kalimah Allah, dan ketiga-tiga kedai itu berada di Sunway, di Sunway, kedai di area Sunway. Now, disebabkan itu bila dihubungi Mencon dia, maka Mencon mengatakan bahawa dia orang mungkin tersilap masa packing. Okay, now China ada print kalimah Allah punya stokinis. Itu cerita China lah. Kita tak boleh nak kata apa, itu negara dia. Nak marah China. Baik. Nah, dalam pada itu bila dia dapat, ini anggapan saya, dalam satu bundle 1,200 tu ada tersilap yang dia masukkan, akhirnya dihantar. Baik. Now, adakah ni, saya bukan nak membela sesiapa ni tuan-tuan, tapi kita kena tengok secara objektif. Now, yang terpaling macam saya sebut malam tadi, sekarang ini mendakwa ini adalah konspirasi terancang orang bukan Islam untuk tujuan memalukan atau menghina agama kita. Tuan-tuan, careful what you say. Careful what you say. Number one, kalau kekemat dan dia refer kepada kekemat, kalau tak berlaku, kekemat can sue you tau. Sekarang ni kekemat tak ambil tindakan lagi lah. Kekemat can sue you because you telah degradekan seolah-olah kekemat ada perancangan terancang. Okay? Terhadap perkara ini. Kekemat can sue you. Kalau you rasa you boleh nak kena sue, silakanlah. Teruskan buat kenyataan demikian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kata bahawa sebenarnya kekemat bukan pengeluar stokin itu. Yang mengeluarnya adalah syarikat yang saya sebutkan tadi. So, mereka yang yang mengeluarkan stokin itu. Dan saya percaya bahawa dalam satu bundle 1,200 tu dia ada satu jenis stokin yang mungkin design lebih kurang. Tetapi ada tiba-tiba certain stokin tu yang mana ada kalimah Allah yang pengeluar daripada China mengakui dia orang tersilap letak kat dalam itu. Macam saya kata tadi lah, kalau nak marah China lah kan. China tak percaya pada Tuhan, tu cerita lain. Negara China ni dia negara komunis, dia tak percaya pada kewujudan deity Tuhan dan sebagainya. So, kalau nak marah dia orang. China ni can process anything. So, that's what happened according to report. Now, kalau polis datang, polis buat siasatan. Siasatan yang polis akan buat, ada yang kata, kenapa tak ditangkap dalam isu 3R? 3R ini, kalau dia ada intention untuk melakukan jenayah tersebut, maka dia boleh ditangkap kepada 3R. Dia kata kalau orang kita menyebarkan perkara-perkara yang melibatkan agama, cepat je kena tangkap. Yelah, sebab engkau ada intention nak menghina agama, menghina raja, menghina bangsa, maka memang kena tangkap. Tetapi orang yang tak ada intention, tak disengajakan, berkemungkinan dia boleh didenda. Didenda, I don't know, mungkin oleh KPDN disebabkan kecuaian dan sebagainya. Tetapi jenayah itu tak ada. Jenayah dia tuan-tuan, dia mesti ada dua unsur. Satu niat, kedua perbuatan. Dipanggil mens rea dengan actus reus. Perbuatan dan mesti ada niat. Walaupun perbuatan itu ada, niat itu tak ada, tak boleh. Kita tak boleh sabitkan dia kepada jenayah.
Dia mungkin boleh didenda, saya tak tahulah, mungkin ada peruntukan ke apa ke, yang boleh mendenda KK Mart ataupun syarikat itu kerana kecuaian, mungkin. Tetapi selain daripada itu, kita tak boleh buat apa. Tuan-tuan nak marah, boleh. Kan? Tak puas hati, boleh. Jadi, baguslah supaya lepas ni, syarikat-syarikat ini akan lebih alert kan, tentang perkara-perkara sebegini. Jangan sewenang-wenangnya keluar benda yang tak sepatutnya. Kalau tak pasti, tanya dengan orang Islam. Contoh. Kan? So, benda-benda sebegitu yang sepatutnya kita. Dan kita kena lihat secara objektif. Kan? Sampai nak tutup 880 cawangan KK Mart, adalah cadangan. Dan 14 hari kita tutup dan sebagainya. Saya rasa, why? Bukan KK Mart ada kilang mencetak stokin kalimah Allah. Kalau betul ada kilang, jangan kata tutup, kita bakar kilang dia. Kan? Jangan kata tutup, kita bakar kilang dia. Tapi bukan dia yang buat ada kilang tu. Kan? Bukan dia pengeluarnya. Bukan dia yang cetak. Even yang import tu pun kata, kami tak tahu. Kami termistake. Kami tanya pengeluar, dia kata mungkin masa production tu, dia termasuk, bandel ataupun cetakan yang salah. Okay? Itu cerita dia. Tetapi isu dia benda ni, bila dia dah jadi, ada segolongan-segolongan orang lah, terutama yang dekat Melaka tu kan. Dia rasa dia nak terpaling champion kepada Melayu dan Islam lah. Dia nak terpaling champion kan. Maka dia pun, kita kena ni, kita kena bangkit. Nah tuan-tuan, saya kata, kita nak memperjuangkan agama bangsa ni bagus. Kan? Sangat bagus. Tetapi kalau kita dah jadi terlalu, taksub, sampai kita tertutup mata kita dengan perkara yang objektif, yang itu sebenarnya merosakkan. Okay? Alright. So, kita kena objektif lah. Conclusion saya kata macam ni. Perbuatan ini, kalau betul perbuatan ini berlaku, dia sesuatu yang kita rasa tak wajar berlaku. Sesuatu yang kita patut tegur dengan keras. Itu yang pertama. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita kata mereka tak sengaja buat, therefore kita kena bakar kilang mereka, tutup kilang mereka, pergi perang dengan mereka, itu melampau. Bagi saya itu adalah kemelampauan dalam agama. Itu ghurur. Itu melampau hulu dalam agama itu sendiri, itu adalah kemelampauan yang melampau. Kemelampauan yang melampau. Jangan tuan-tuan. Kan? Jangan. Agama tak ajar benda-benda macam tu. Kita nak marah boleh, tapi itu bukan cara dia. Kan? Kalau dia betul-betul, contoh saya kata tadi, dia betul-betul ada kilang dia. Kilang dia yang dan kita boleh buktikan. Maka yang tu, tuan-tuan, saya nak ceritalah. Kalau pihak berkuasa tak ambil tindakan, kita semua boleh ambil tindakan. Tapi of course, pihak berkuasa akan ambil tindakan dululah, contohnya kan. Tapi dalam masa ni, kenapa? Why? Kan? Why? Alright. So, habis kat situ.